Selamat sejahtera murid-murid. Baiklah murid-murid, seperti yang sedia maklum, murid-murid haruslah menyiapkan buku aktiviti BM jilid 1, muka surat 1 sehingga 10. Okey, cikgu dah bagi tahu dah hari tu, cikgu akan bimbing bagaimana hendak membuat setiap latihan. Jadi cikgu harap murid-murid dapat menggunakan cuti sempena Tahun Baharu Cina ini untuk menyiapkan latihan. Latihan di buku aktiviti jilid 1 muka surat 1 hingga 10. Baiklah, sekarang kita akan lihat satu persatu aktiviti. Baiklah murid, buku aktiviti muka surat pertama. Okey murid, kita lihat frasa. Pada latihan ini murid haruslah menyesuaikan, padankan frasa yang sesuai dengan gambar yang betul. Kita lihat murid-murid contoh. Frasa yang pertama, sentiasa kemas. Apa maksud sentiasa kemas murid-murid? Sentiasa kemas maksudnya neat and tidy. Gambar mana yang menunjukkan kemas, sentiasa kemas? Kalau kita lihat di sini, gambar nombor 3. So kita dapat lihat seorang murid yang memakai tali leher yang kemas. Yang kemas. Frasa yang kedua, bangun awal. Bangun awal. Gambar mana yang menunjukkan bangun awal? Ya, gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Frasa yang ketiga, menjaga adik. Menjaga adik maksudnya taking care of your siblings. Gambar mana yang menunjukkan menjaga adik? Kita dapat lihat gambar yang keempat. Seorang budak lelaki sedang menjaga bayi adik lelakinya. Frasa yang keempat, sayangi keluarga. Sayangi keluarga. Love your family. Kita dapat lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua, sebuah keluarga yang bahagia. A happy family. Murid-murid, jadi cikgu harap murid-murid faham dan telah menyiapkan muka surat 1 di buku aktiviti anda. Murid-murid, sekarang kita pergi ke muka surat 2, buku aktiviti muka surat 2. Untuk aktiviti ini, murid haruslah baca perkataan, kemudian tulis perkataan tersebut pada gambar yang betul. Kita lihat perkataannya, satu persatu perkataannya. Kita lihat. Membersihkan. Membersihkan maksudnya cleaning. Gambar mana yang menunjukkan membersihkan kelas? Kita dapat lihat di sini. Dua orang lelaki sedang membersihkan longkang. Perkataan yang kedua, bersenam. Bersenam maksudnya exercise. Jadi kita dapat lihat gambar yang pertama. Menunjukkan dua orang lelaki sedang bersenam. Kenapa kita harus bersenam? Bersenam untuk menyihatkan badan. Frasa yang ketiga, menyapu, sweeping.
menyapu. Okey, murid-murid lihat di sini. Gambar mana yang menunjukkan menyapu? Ya, kita dapat lihat gambar yang ke-6. Seorang budak lelaki sedang menyapu sampah menggunakan penyapu. Okey. Perkataan keempat, mencuci. Mencuci maksudnya washing. Okey. Jadi, murid-murid lihat di sini gambar mana yang menunjukkan aktiviti mencuci. Okey, kita dapat dilihat di sini gambar ke-5. Okey. Seorang budak lelaki sedang mencuci basikalnya. Okey. Frasa seterusnya, perkataan yang ke-5. Perkataan yang ke-5, menanam. Menanam maksudnya planting. Okay, you planting a plant. Okay, maksudnya. Okay, jadi kita lihat gambar mana yang menunjukkan aktiviti menanam. Okay, gambar yang keempat. Okay. Guan Hong dan ayahnya menanam anak pokok. Okey, yang terakhir, menyiram. Menyiram maksudnya watering. Okey, watering a plant. Okey, jadi kita dapat lihat di sini gambar yang kedua. Okey, menunjukkan aktiviti menyiram. Okey, Swimming dan ibunya menyiram pokok bunga pada waktu petang. Okey, murid-murid. Okey. Cikgu harap murid-murid sudah menyiapkan muka surat kedua. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Muka surat ketiga, muka surat 3, buku aktiviti muka surat 3. Murid-murid perlulah menulis perkataan. Tulis perkataan pada ruang yang disediakan. Okey, kita lihat. Okey, ini gambar. Okey, gambar tadi. Okey, kita lihat dulu aktiviti-aktiviti yang terdapat pada gambar tersebut. Okey. Murid-murid lihat perkataan pertama, bergembira. Okey. Aktiviti mana yang menunjukkan bergembira? Okey. Okey, kita dapat dilihat di sini Guan Hong sedang bergembira. Okey, bergembira maksudnya happy. Kenapa dia gembira? Okey, dia bergembira sambil mendengar muzik ayahnya. Okey, sambil mendengar ayahnya memetik gitar. Okey. Perkataan yang kedua, berehat. Berehat maksudnya rest, taking rest. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, datuk dan nenek sedang berehat. Okey, berehat. Okey, perkataan yang ketiga, bernyanyi. Bernyanyi. Okey, jadi kita dapat lihat di sini, ayah sedang bernyanyi sambil memetik gitar. Perkataan yang keempat, membakar. Membakar. Okey, aktiviti mana yang menunjukkan membakar? Okey. Kita lihat di sini. Okey. Aktiviti membakar. Ibu sedang membakar beberapa cucuk sate. Okey. Jadi, murid-murid dah tahu maksud perkataan. Okey. Seterusnya, murid-murid haruslah menulis perkataan tersebut dalam ruang garisan yang disediakan. Okey. Seperti contoh ini. Jadi, setiap perkataan, murid-murid haruslah menulis sebanyak 3 kali. Okey, rujuk contoh tersebut. Okey, bagaimana cara menulisnya? Pastikan tulisan murid-murid kemas dan jelas. Okey.
Okey, ini untuk muka surat 3. Kita beralih kepada muka surat seterusnya. Muka surat 4. Muka surat 4. Okey, aktiviti. Okey, nyanyikan. Okey, murid harus nyanyikan. Kemudian murid-murid harus menulis perkataan yang digelapkan. Okey, ke dalam petak. Okey, ruang petak yang disediakan. Okey, tajuk. Marilah bersama-sama. Come together. Okey. Ayuh, marilah adik. Okey. Ayuh maksudnya come. Okey. Mari bersama-sama rajin kita belajar. Belajar maksudnya study. Ibu dan ayah berasa bangga. Okay. Ayuh, marilah abang. Mari bersama-sama. Okay. Bersama-sama maksudnya together. Bantu ibu dan ayah. Kerja yang berat menjadi ringan. Ayuh, marilah kakak. Mari bersama-sama. Jaga budi bahasa. Budi bahasa means your attitude. Okay, so you must be polite. Okay, you must be humble. Okay, budi bahasa means attitude. Ibu dan ayah rasa gembira. Gembira maksudnya happy. Okay, murid-murid. Okay, murid-murid haruslah menulis perkataan yang telah digelapkan ini, okay, ke ruang petak, okay, ruang garisan yang telah disediakan. Okay, pastikan tulisan anda jelas dan kemas. Okay, kita beralih ke muka surat seterusnya. Muka surat 5. Pada muka surat ini, murid haruslah kenal pasti kata nama am. Kata nama am, okey, pada gambar tersebut dan senaraikan pada ruang di bawah. Okey, murid-murid, apa itu kata nama am? Kata nama am adalah perkataan yang tidak merujuk kepada manusia atau objek yang tidak mempunyai nama. Okey, objek okey secara umum. Okey, tak ada nama. Okey, kita lihat. Okey, ini gambar tersebut. Okey, murid-murid, jadi pada gambar tersebut terdapat pelbagai kata nama am. Contohnya, kata nama am untuk manusia. Kita ada kakak, ibu, ayah dan adik. Okey, manakala kata nama am objek ataupun benda. Kita dapat lihat bangku, tuala, tongcat, tukul. Tukul maksudnya hammer, hammer. Gelas, jug. Okey, murid-murid. Jadi dalam gambar ini ada 10 kata nama am. Jadi murid-murid pilih 6 kata nama am yang murid-murid hendak tulis pada bahagian jawapan. Okey, murid-murid. Okey, seterusnya. Muka surat 6. Muka surat 6. Okey, murid-murid harus membaca dialog. Dialog di bawah ini. Okey, kemudian lengkapkan dialog dengan frasa yang sesuai. Okey.
Okey, kita lihat frasa-frasanya dahulu. Di air terjun. Okey, di air terjun. Di air terjun maksudnya at waterfall. At waterfall. Okey, adik-adik pernah pergi kan waterfall? Okey, frasa yang kedua, sangat indah. Sangat indah maksudnya so beautiful. Okey. Kereta api laju. Kereta api laju. Okey, a speed train. Okey, kereta api yang bergerak laju. Frasa seterusnya, berasa seronok. Berasa seronok maksudnya you feel happy. Okey. So sekarang, okey murid-murid, mari kita lengkapkan dialog tersebut dengan frasa yang betul. Okey, kita lihat dialog yang pertama. Okey. Semalam saya dan keluarga pulang ke kampung. Kami menaiki kereta api laju ke sana. Okey. Menaiki kereta api laju. Menaiki kereta api laju. Okey, menaiki. Okay, kereta api laju. Okey. Dialog yang kedua. Tentu kamu berasa seronok, Guan Hong. Tentu kamu berasa seronok, Guan Hong. Dialog yang ketiga. Ya, Ziying, kami juga berkelah. Berkelah maksudnya piknik. Okey, so berkelah. Berkelah di mana? Berkelah di air terjun. Okey, ini contoh air terjun. Air terjun, tempat itu. Okey, bagaimana tempat itu? Sangat indah. Sangat indah. Okey. So, ini jawapan dia. Ya, Ziying, kami juga berkelah di air terjun. Tempat itu sangat indah. Okay. Dialog seterusnya. Saya berharap agar saya juga dapat pergi bercuti. Okey? Okey. Jadi cikgu harap murid-murid sudah faham bagaimana hendak melengkapkan dialog ini dengan frasa yang sesuai. Okey murid-murid, kita beralih ke muka surat seterusnya. Muka surat 7, baca ayat. Okey, untuk aktiviti ini murid-murid haruslah baca ayat di bawah, kemudian nomborkan gambar ini mengikut ayat yang betul. Okay, you have to do the numbering according to the sentence. Okay, kita tengok, kita baca ayat-ayatnya dahulu. Yang pertama, Encik Wong dan Guan Hong bermain catur. Bermain catur. Okey. Bermain catur. Okay, bermain catur maksudnya play chess. Okey, you play chess. Okey, gambar mana yang menunjukkan bermain catur? Ya. Tengok kat sini Gambar nombor 2. Jadi murid-murid haruslah menulis nombor 1 di sini sebab ayat nombor 1. Okey. Jadi murid-murid nomborkan. Okey, tulis nombor dalam
bulatan tersebut. Okey. Ayat yang kedua. Keluarga Guan Hong bersiar-siar di taman permainan. Okey. Bersiar-siar. Okey, bersiar-siar maksudnya you go for a walk. Okey, play di taman permainan. Taman permainan maksudnya playground. Okey, murid-murid lihat di sini gambar mana yang menunjukkan taman permainan. Ya, gambar yang ketiga. Okey. Jadi, ayat nombor 2. Okey, tulis di dalam bulatan. Okey, di sini untuk gambar nombor 3. Okey, kita lihat ayat yang ketiga. Guan Hong dan adiknya bermain layang-layang dengan gembiranya. Okay. Guan Hong dan adiknya bermain layang-layang. Bermain layang-layang maksudnya playing kite dengan gembiranya. Okay. Happily. Okay. Gambar mana yang menunjukkan bermain layang-layang? Ya, gambar yang keempat. Okey, kita dapat lihat layang-layang di sini. Okey, we can see a kite here. Jadi, ayat nombor 3. Okey, pada gambar nombor 4. Okey, kita lihat ayat yang keempat. Ibu membawa Guan Hong membeli barangan di pasar raya. Okay. Pasar raya maksudnya supermarket. Okey, supermarket. Okey, gambar mana yang menunjukkan pasar raya? Okey, gambar nombor 1. Okey, jadi gambar nombor 1 adalah ayat nombor 4. Okey. Okey, cikgu harap murid-murid telah siap. Okey, kita beralih ke muka surat seterusnya. Okey, muka surat 8. Okey, muka surat 8. Murid-murid haruslah menulis ayat. Okey, menulis ayat pada garisan yang telah disediakan. Okey. Okey, tengok contoh. Okey, tengok contoh ya murid-murid. Okey, sila tulis pada garisan dengan kemas, dengan betul dan kemas. Okey, cuba tengok contoh cikgu. Okey, pastikan murid-murid menulis pada atas garisan dengan kemas. Okey, dan betul. Okey. Ini untuk ayat nombor 3 dan 4. Okey. Seterusnya muka surat 9. Okey, bandingan semacam. Okey. Kita dah belajarkan murid-murid apa itu bandingan semacam. Bandingan semacam is like you making a comparison. Okey, contohnya. Okey, contohnya hari itu cikgu dah bagi beberapa contoh. Okey, contoh-contoh ini ada dalam buku teks dan murid-murid boleh rujuk slide pembelajaran kita sebelum ini. Okey, cikgu dah ajar. Okey, kita tengok bandingan semacam besar seperti gajah. Okey, besar seperti gajah. Yang seterusnya, riuh seperti pasar. Riuh maksudnya bising. Pasar maksudnya market. So, riuh seperti pasar. Bandingan semacam seterusnya, lambat seperti kura-kura. Okey, lambat maksudnya slow. Kura-kura maksudnya tortoise. Okay, so how tortoise usually walk?
So very slow, right? So like that. Okay, kita lihat, kita baca. Keluarga Guan Hong bercuti di Melaka. Okay, so Guan Hong and his family went for a holiday to Melaka. Mereka melawat ke Dataran Pahlawan. Okay, murid-murid pernah pergi ke Melaka. Okay, murid-murid pernah tengok tak Dataran Pahlawan? Okay, Dataran Pahlawan. Okay, so ini adalah Dataran Pahlawan. It's like a stadium. Okay. Suasana. Okay, suasana, the environment there. Suasana di sana riuh seperti pasar. Okay, so when you go to a stadium, okay, so especially when there is a celebration, okay, like Merdeka celebration, okay, how the place will be, like so noisy, right? So that's what they mean. Riuh seperti pasar. Okay, seterusnya. Mereka juga menaiki beca. Okey, apa itu beca? What is beca? Apa itu beca? Okey, ini adalah beca. Beca di Bandar Melaka. Beca itu bergerak lambat seperti kura-kura di jalan-jalan yang sempit. Okey, jalan-jalan yang sempit maksudnya a very narrow path, a narrow road. Okay, a very narrow road. ரொம்ப சின்ன road அந்த மாதிரி, சரியா? Okay. Selepas makan tengah hari, after a lunch, mereka melawat ke Museum Samudra. Okay, Samudra means ocean. Okay, so Museum Samudra. Samudra means ocean. Okay, Samudra means ocean ataupun laut. Okay, Samudra na kadal, பெரிய கடல். Okay, okay. Guan Hong berkata, wah, museum ini besar seperti gajah. Okay, tengok murid-murid, museum ini sangat besar kan? Okay. Tengok, murid-murid tengok, museum ini dia berbentuk kapal. Okey, dia berbentuk kapal ya. Sebab itu ia dipanggil sebagai Museum Samudra. Okey. Okey, tengok. Wah, museum ini besar seperti gajah. Okey, Puan Lim berkata, mari kita mengambil gambar di situ. Okey, murid-murid, ini adalah latihan untuk bandingan semacam. Okey, cikgu harap murid-murid dapat ulang kaji, dapat ingat kembali. Okey, bandingan semacam tersebut. Okey, murid-murid, ini adalah untuk muka surat 10. Buku aktiviti muka surat 10. Kata nama khas. Okey, apa itu kata nama khas? Okey, paling senang kata nama khas adalah manusia atau objek atau haiwan yang mempunyai nama. Okey, yang mempunyai nama. Okey, they have a name for that object, okay, for that people or for the animal or for a place. Okay, name. Okay, kata nama khas maksudnya ia mempunyai nama. Okay. Okay, untuk aktiviti ini murid-murid haruslah melengkapkan ayat. Ada 4 ayat. Okay, murid-murid harus melengkapkan ayat dengan kata nama khas. Okey, jawapan ada di atas. Okey, kita lihat satu persatu murid-murid. Okey, ayat yang pertama. Nama adik Guan Hong. Okey, kat sini mana yang nama? Okey, Mei San. Okey.
Nama adik Guan Hong Mei San. Ayat nombor 2, murid-murid. Datuk dan nenek berasal. Berasal maksudnya from where they came from. Okey. Berasal dari. Okey, dari mana? Okey. Ini gunung apa murid-murid? Okey, ini adalah Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu adalah gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Okey, the tallest. Okey, the tallest. The tallest mountain. Okey, berasal dari kota Kinabalu. Okey, murid-murid, ayat nombor 3. Guan Hong dan abangnya suka membaca buku cerita. Okey, apa nama buku cerita ini? Arnab dan Kura-Kura. Okey, Arnab dan Kura-Kura. Ayat nombor 4. Keluarga Guan Hong makan malam. Makan malam maksudnya dinner. Okey, apa nama restoran ini? Sudah ada di sini kan pada gambar itu. Restoran Selesa. Okey, murid-murid, pastikan semasa murid-murid menulis kata nama khas haruslah ditulis menggunakan huruf besar pada awal perkataan. Okey, murid-murid. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan buku aktiviti muka surat 1 hingga 10. Okey, murid-murid, terima kasih. Selamat bercuti dan jaga diri.